Assalamualaikum warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Muka surat berapa? Atas sekali. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Kata pengarang rahimahullahu ta'ala, soalannya, apakah tujuan sebenar Islam didatangkan? Jadi soalannya, apakah tujuan agama Islam didatangkan? Jawabnya, sebenarnya Islam itu sendiri bukanlah merupakan perkara baru, pelik lagi terasing, tetapi ia adalah agama sejagat yang wujudnya sama dengan wujudnya manusia di alam dunia ini, yang bertujuan untuk memimpin dan memandu manusia ke arah kehidupan yang baik lagi sempurna di dunia dan di akhirat, di samping untuk menyelamatkan manusia daripada kejahilan, kebinasaan dan kesesatan. Jadi kalau ditanya tujuan apa sebenar Islam itu dibawa datang, soalan ini tak tepat. Nampak? Sebab kalau benda yang bawa datang ni asalnya tak ada lah, sedangkan dia bersama-sama dengan manusia yang pertama, Islam tu. Nampak? Kalau dia bawa datang ke dia, makna dulu agama lain lah, Nabi-Nabi. Kerana ada orang yang duk faham Islam ini start pada zaman Nabi Muhammad SAW, salah. Nampak? Itu kepercayaan salah dipanggil, atau khurafat, atau ajaran sesat. Islam ni start zaman Nabi kita. Dah semua Nabi Islam berlaku. Nampak? Cuma dia panggil syariat. Syariat Nabi Muhammad, syariat Nabi Isa, syariat Nabi Musa, dia lain-lain sikit, ada perbezaan. Nampak? Agama Islam. Nabi Ibrahim di antara Nabi-Nabi tua dah. Nak ribuan tahun dah. Kan dia pesan kepada anak dia, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kamu mati hai anak-anakku, melainkan kamu dalam agama Islam. Nah, jadi bukan dia baru datang, bukan baru datang, tetapi dia sekali dengan manusia yang pertama, Nabi Adam alaihi salam. Bukanlah dulu agama Nabi Isa Kristian, agama yang dibawa datang oleh Nabi Musa Yahudi, salah. Ada orang yang cakap lagu tu, salah besar tu. Nabi Musa, Nabi Isa membawa agama Islam. Nampak? Kemudian daripada wafat Nabi Musa diselewengkan ajaran Taurat, baru dikenal dengan nama Yahudi. Sebelum tu orang yang ikut kitab Taurat dipanggil orang Islam. Begitu juga setelah wafatnya Nabi Isa AS 500 tahun dah wafat, dipinda kitab Injil, barulah dapat nama kafir. Pasal apa? Pasal pinda kitab. Adapun yang tak pinda kitab, yang beriman dengan kitab asal, Muslim lah tu. Cuma kita dipanggil Islam umat Muhammad. Yang sebelum kita dipanggil dengan Islam umat Isa, Islam umat Nabi Daud, Islam umat Nabi Musa. Bukan benda baru. Jadi Islam ini membimbing kita daripada kejahilan, kebinasaan dan kesesatan. Batulah orang yang mendekati Islam, dia tak dapat tidak daripada kena menghadiri majlis-majlis ilmu. Kerana ilmu pengetahuan itu adalah satu juzuk yang sangat besar daripada Islam itu sendiri. Orang yang telah taubat, orang yang telah insaf, kita tak terima melainkan dia hadir majlis-majlis ilmu. Saja kita dengar orang taubat dah, dah ngisak dah lah ni. Dah main surah mana? Dah duduk di rumah lah. Taubat kepala otak apa duduk di rumah? Dan kalau taubat dah balik kepada tempat yang diperintah.
meninggalkan yang dilarang, buat benda yang disuruh dah pula. Taubat itu makna kembali. Kembali ke jalan yang benar, kan duduk rumah. Duduk surau masjid kan. Tu panggil kembali. Daripada jalan yang sesat ke jalan yang terang. Mana? Surau masjid. Taubat dah ambil lah ni. Tak rasuah dah. Tu cerita lama 2 tahun kena duduk dalam jail. Dalam ni dia dengar masjid ni. Duduk rumah tengok TV. Taubat apa benda gitu. Faham? Bila dah kita bertaubat, kita kena cari ilmu pengetahuan. Kerana dengan ilmu itulah, maka barulah boleh Islam itu menjaga kita. Islam ni dia dah jaga kita dengan nama Islam aja. Tapi Islam itu dijaga kita dengan kita mendalami ilmu Islam tu sendiri. Macam polis dia bila berhadapan dengan penjenayah, dia pandai berlawan, dia pandai nembak, dia pandai macam-macam lah benda yang mempertahankan diri. Dengan sebab apa? Dengan sebab dia boleh topi polis? Tak. Dengan sebab dia telah dapat kerja sebagai polis? Tak. Dengan sebab dia telah mendalami kursus sebagai seorang polis, kursus menembak, kursus senjata api, kursus tahan diri. Hak tu yang menjaga diri dia. Bukan dengan topi polis. Masuk dapat kerja baru sebagai constable. Lepas tu topi polis dia kek buat tak kepala. Jadi pandai lalu lah. Pandai menembak, pandai lah ke? Tak. Kena belajar pula. Islam itu kau. Bila beranak ubuh nama Islam. Islam tu boleh jaga dia? Tak boleh. Dia hanya pegangan saya yang perlu dia pergi cari pula. Begitu juga daripada kebinasaan, iaitulah dengan ilmu juga. Ilmu ni macam jaga security lah. Dia jaga kita. Pakaian tak jaga kita. Uniform tak jaga. Kesesatan, ilmu sesat dan sebagainya. Sebab Nabi pernah menggaris satu garisan yang lurus di atas pasir. Lepas tu Nabi garis pula di sebelah kiri kanan garis lurus tu berpuluh-puluh garis yang bengkang-bengkok. Nabi kata pada para sahabat, Islam hak lurus ni hak kiri kanan ni sesat belaka. Dah waktu kita sesat ke tak? Tak sesat lagu mana? Tak sesat ni dengan ilmu pengetahuan, bukan dengan mulut. Maka kita sebagai Islam wajib kita mendalami ilmu Islam. Barulah kita tahu ni Islam kita ni Islam betul ke Islam mengarut. Kalau makna Islam mana qada cari makan turun pagi balik petang, malam duduk di rumah tengok TV anak beranak, Islam karut. Tak percaya tanyalah ulama mana pun atas muka bumi ni. Nampak? Tanyalah ulama mana pun. Kalau orang mengajar tak pergi dengar orang ceramah agama pembah lari. Kalau orang jual maiding jayang sampai 14 kali masuk. Sampai parking je sebatu pergi. Surah dekat rumah orang mengajar tak boleh dengar. Islam sesat dia panggil. Kalau kita tak kata sesat, sesat juga. Sebab barang sesat ni kalau kita tak kata sesat, sesat juga. Sesat ni makna benda. Sesat ni makna jalan yang tidak betul. Jalan yang tidak betul. Daripada Kuantan sampai di traffic light Gong Kapah. Nak pergi ke Kota Baru dia kena straight. Dia bahagian kiri tang Tok Molo. Dia panggil sesat. Pasal apa? Salah jalan. Begitu juga orang Islam Maghrib dan Isyak ni tempat dia surau dan masjid. Apatah lagi kalau ada orang menyampaikan ilmu-ilmu Islam, maka dia akan nampak surau masjid, dia akan pergi. Betul perjalanan ni. Tak sesat. Kerana tak lain. Tanya orang mengajar. Salah jalan tu. Salah jalan tu bahasa Melayu. Nampak? Bahasa Arab panggil dalalah. Kesesatan. Salah masuk go. Tak kira siapa-siapa pun. Yang tak karutnya,
Nabi kata talabul ilmi faridah ala kulli muslimi wa muslimati. Belajar ilmu agama ni adalah wajib atas sekalian orang Islam laki-laki dan perempuan. Faham? Tak kira siapa pun. Kalau dah ikut Nabi karuk. Dah haji karuk. Faham? Tak kira siapa-siapa pun. Walaupun bidang apa, career apa, kita sebagai profesor, kita sebagai raja, kita sebagai menteri besar, timbalang menteri besar, exco, timbalang exco, wakil rakyat, ketua pengarah, pengarah jabatan, timbalang pengarah, Piung, JKK. Ada lagi. Tak kira siapa-siapa pun wajib belajar agama. Bukan wajib mari surau kek-kek. Mana-manalah tempat orang ajar ilmu agama, wajib hadir. Siapa yang tak belajar, jadi fasik. Faham? Tak kira siapa-siapa. Kalau exco tak belajar agama, exco fasik. Kalau orang gohir beca, pengayuh beca tak belajar agama, pengayuh fasik. Betul tak? Kalau nelayang tak belajar agama, nelayang fasik. Tak kira siapa-siapa. Angkasawan wajib mengaji. Nampak? Oleh hal yang demikian adalah paling wajar dan tepat sekali kita menerima dan menghayati Islam sebagaimana yang dituntut. Maka tak dapat tidak. Oleh kerana tok nenek moyang kita Adam alaihissalam dan Siti Hawa alaihassalam, orang yang Islam yang pertama dalam sejarah, maka kita datang daripada keluarga yang menerima Islam. Tak dapat tidak. Tak ada pilihan dah. Kita kena terima Islam pula sekarang. Tak ada pilihan. Dalam semua bidang, kita mesti mendulukan Islam. Sekolah Islam dengan sekolah bukan Islam, mesti dulukan sekolah Islam. Nampak? Akhlak orang bukan Islam dengan akhlak Islam, mesti kita dulukan akhlak orang Islam. Pakaian Islam dengan pakaian Barat, mesti dulukan pakaian Islam. Nampak? Tak ada pilihan kita. Dia agama ni tak boleh pilih. Dia kata tak ada paksaan dalam agama. Kok mana pula? Ramai ni cakap dalam TV, dalam surat khabar, dalam internet. Nampak? La ikraha fid din. Waktu bi ayat. Tak. Tidak ada paksaan dalam agama. Dengar molek tafsiran ayat ni. Hak lain karut belaka, hak ni betul. Bukan kita betul, ulama betul. Maksud tidak ada paksaan dalam agama ni, iaitulah orang Islam tak boleh paksa orang kafir masuk Islam. Faham lagi? Dan orang Islam tak boleh paksa orang kafir taat kepada sebahagian daripada perintah Islam, seperti makan makanan haram. Orang kafir nak makan babi, orang Islam tak boleh marah. Faham tak? Tak boleh paksa dia suruh sembelih babi biar putus orang mereh. Tak boleh. Ni tidak ada paksaan dalam agama. Orang yang Islam dah mesti kena turut segala ajaran Islam. Tu. Jangan campur, jangan masuk orang Islam dah. Dia kata jangan paksa orang pakai tudung. Tidak ada paksaan dalam agama. Ni sesat. Kerana dia orang tak pakai tudung ni orang Islam dah. Orang kata kita tak boleh paksa seseorang itu untuk maknanya mematuhi satu-satu kewajipan. Kau pandai dia lah. Dia nak eret porong ke, dia nak eret mak rempik ke, tak boleh. Hak tu orang di luar Islam. Dalam Islam dia mesti boleh paksa. Tak mau ikut, kena hukum. Faham? Kalau gitu tak ada hukuman. Tak ada hukuman orang minum arak, tak ada hukuman orang mencuri. Apa? Tak ada paksaan dalam agama. Ini golongan daripada Islam sesat yang kita kenal sekarang dengan Islam liberal, Islam plural, Islam sekular. Faham? Islam tamadun. Dia belaka tu. Dan mu menganut agama Islam, wajib taat. Dari kata tak ada paksaan. Profesor-profesor, ustaz-ustaz, kiai-kiai, mufti-mufti yang kata tak boleh paksa seseorang itu untuk taat pada perintah agama, orang tu sesat belaka. Tak kira siapa-siapa pun. Kerana ayat ini bukan untuk orang dalam Islam dah, untuk orang di luar Islam. La ikraha fid din, tidak ada paksaan dalam agama.
Yang ini tidak ada paksaan dalam nak menyuruh orang bukan Islam masuk dalam agama Islam. Orang hak mengucap 2 kalimah syahadah, dia telah sign agreement. Dia akan patuh belaka. Maka bila dia minum arak, kena rotang 40 rotang. Tapi kalau dia kafir, tak boleh rotang 40 rotang. Nampak? Dia makan babi, kena takzir, kena lokak 3 malam. Kalau makan sekilo, 2 kilo 6 malam ni. Faham? Dia faham baik dalam bab ni. Dia sama bandingannya dengan seseorang yang buat perjanjian untuk menjawat satu jawatan. Tak, dia mesti ada perjanjian. Nah, kita menjawat satu jawatan dalam satu jabatan. Umpamanya dia kita kerja dengan JKR. JKR, jangan kau rayu. Nah, berubah situ lah. Nah, jadi bila kita kerja dengan jabat JKR, bermakna kita kena patuh tak pada peraturan jabatan tu. Kena patuh tak? Ni ayat ni. Mana kalau kita Islam dah, wajib kena ikut. Tapi orang yang kerja jabat air kena patuh tak? Dengan undang jabat JKR. Jawab. Tak boleh paksa. Dan tak kena patuh. Pasal dia di luar. Faham tak ni? Dan kita masuk jabat pukul 10. Buah jabat tu berapa masuk pukul 10 kan pukul 8? Tiada paksaan dalam agama. Jawab lagi tu. Memang bodoh 3 suku. Budak sekolah, dia kena patuh peruntukan undang-undang sekolah tu. Umpamanya. Tak. Maka kalau dia dak sekolah dah situ, dia kena patuh. Tak kan? Dia boleh taruh rambut panjang. Faham tak? Tapi kalau di sekolah tu, tak boleh. Maknanya cikgu boleh tak watang mak rempit hak dak sekolah dah pasal rambut panjang. Tak boleh pasal dia dak sekolah tu. Maka orang Islam yang telah mengandung agama Islam wajib kena taat perintah Islam. Faham tak? Kalau tak ambil perintah, tak ambil ikut, diduduk di planet lain. Beli lah pasal minggu ada jual 3 hotel Seria planet. Faham lagi? Allah kata dalam satu hadis kursi, wa man lam yarda bi qada'i wa lam yasbir ala bala'i wa lam yashkur li ni'ma'i falyatlub rabban siwa'i wal yakhrud min tahti sama'i. Bukan kita kata. Faham tak? Barang siapa tak suka dengan hukum halal haram aku, barang siapa yang tidak sabar dengan ujian aku, barang siapa yang tidak syukur nikmat aku, tak terima kasih, maka cari Tuhan lain lah, tak usah sembah aku, dan sila keluar daripada bumi aku. Itu ayat ni. Bukan kita reka. Faham tak? Surah biar rumah ngajar tak mugi. Maiding macam nak pecah. Nampak? Masuk dulu kali. Siapa nak marah, suruh buka awal. Pengawal keselamatan siapa tahan no macam ni. Belum buka. Moti berterak nak masuk. Nak masuk juga. Aku nak juga. Pengawal keselamatan kata pula, jangan monyet. Nak masuk juga. Mana dak buka pintu nak masuk dah. Pintu surga dekat rumah dak cakap nak buka, dak mari-mari. Patut nak masuk surga. Kuda ke apa? Kita bayang. Ni hak rumah Allah ni. Ni rumah Maiding, toke dia Maiding. Dulu Giant, Gergasi. Bukan salah. Tak. Tapi baru buka 14 kali lagi dah surah dekat rumah dah lagi. Itu masalah. Lepas tu duk berasa berjuruh. Mati relak, waktu turun surah. Payah tak pelik lah. Tak. Katik lah tak kiai. Bukan flat sini. Flat samping Kuala Lumpur. Dia kena kata sikit. Dia kena kata. Sama-sama sangat dah boleh juga. Macam budak-budak kau. Lok. Betul lah. Kena kata atik. Kata sama. Leceh pula.
Tak? Ada akak kan? Ada lah apa. Kita berhenti lama sikit. Tak? Senyum habis buk dia makan tu. Aku dulu tanya je. Mu semua yang lapor. Ini amatlah tepat. Jadi amal Islam lagu mana? Sebagaimana yang dituntut. Bukan ikut say. Sebagaimana yang disuruh. Jangan ikut say. Mesti ikut betul-betul. Macam mana yang Nabi ajar, Allah ajar, ulama ajar. Tengok orang pergi melontar di jamrah, ingat ikut sihir pelakon. Nak, dia ada jamrah apa? Jamrah ula, jamrah wusta, jamrah aqabah. Nak. Dia ada tepat letak dia. Kalau kita letak masuk belakang je orang 70 utik. Nak. Tapi 15 Zulhijjah sah tak? Tak sah. Ada kena dengan tarikh dia. Tapi kalau kita meletak betul 11, 12 dan 13 Zulhijjah, tak masuk suti. Pasal apa? Pasal tong tapal dia orang. Nah, dah sah juga. Mana dia ada peraturan dia. Ibadah dia kena ikut peraturan. Hidup kita ni 4 perkara. Yang pertama ibadah, kedua muamalat, ketiga munakahat, keempat jinayat dan siasat. Tu saja kehidupan kita. Nah, mata semua tu dia ada peraturan. Ibadah tak daripada solat, zakat, haji, puasa, semua ada peraturan. Muamalat kena ikut peraturan tak? Jual, beli, hutang, gadai, pinjam, sewa, saham, ada peraturan Islam. Dah ikut, sesat. Munakahat, pinang, nikah, kahwin, cerai, talak, hadanah, tak? Ada peraturan Islam. Dah ikut, babak. Jinayat, masalah takzir, masalah qisas, masalah hudud, masalah mahkamah, masalah qadhi, masalah peguam bela, pendakwa, kena ikut Islam. Dah ikut, sesat. Kita duk fahamnya, hak bagian ibadat saja kena ikut Islam. Nampak? Betul semula. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ar-Rum ayat 30 berbunyi, Fa'akim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha la tabdila liqalqillah dzalika ad-dinul qayyim walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Maka hadapkanlah dirimu ke arah agama yang lurus, iaitu agama Islam ciptaan Allah yang menciptakan manusia begitu sesuai di atasnya. Tidak sepatut berlaku sebarang penukaran pada ciptaan Allah. Itulah agama yang sebenar lagi lurus. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Allah kata fa'akim wajhaka lid-dini hanifa. Allah hadapkan ayat ini kepada kita semua. Yang ni mestilah kita mengikut agama Islam yang lurus, yang tu. Agama lain Tuhan tak kata hanifah. Islam je hanifah. Hanifah ni agama yang betul. Agama yang lurus. Yang tak ada bengkang-bengkok. Jadi agama lain sesat belaka. Kristian sesat. Yahudi sesat. Majusi sesat. Hayaping sesat. Nah, orang kata politik suku, agama suku sesat juga. Kan Islam ni mencakupi segala-galanya. Islam ni agama siapa? Iaitulah ciptaan Allah, hak Tuhan. Maka hak Tuhan tak boleh ubah. Allah kata tawaf 7 keliling. Allah kata sehari 5 waktu, sehari semalam semayang, dah saubah jadi 4. Tak boleh. Allah kata buat tunai haji ni di Kaabah, di Baitullah, di Mekah, dah sawak di Pulau Pinang, tak jadi. Sesat. Nah, Allah kata haram laki-laki dan perempuan yang bukan mahram berdua-duaan tanpa hubungan nikah. Tak tahu nak buat, dah tu amat sesat. Nah, Allah kata orang yang berzina
Kalau tak ada laki, tak ada bini lagi, 100 pukulan. Kita buat 500 riyal denda. Sesat tu. Senang tak kira siapa-siapa pun. Nah, kalau ulama kata 1,000 riyal pun, ulama sesat. Dia kena ikut Tuhan. Hak Allah tak wajibkan, hak Allah tak qadarkan, hak agama tak tetapkan, bebas. Nampak? Tapi kalau tetap dah, tak boleh ubah. Nah, hak tak tetap lagi. Nah, kita nak nanak nasi banyak-banyak mana kau anda kita? Tak ada sebut dalam Quran. Jangan lebih menanak daripada 3 leng. Tak betul. Kau anda dah mu anak ramai, nak 2 cukup nanak. Nah, ini nak nanak sikit. Tak ada hak tu tak tetap. Nah, kita nak buat baju kocek berapa-berapa kau anda mu tak ada tetap dalam Quran. Nah, tak ada sebut dalam hadis. Berasa nak ubuh 3 je kocek. Macam orang lain ubuh 3. Berasa nak buat banyak 6 kocek. Pasal apa? Pasal nak jamu so ni. Nak tuan rumah. Ubuh 6 kocek. 3 atas belakang. Tak masalah. Nak cat rumah. Tuhan tak kata cat kena warna belang. Tiang kena warna kuning. Tak ada. Kau pandai. Tak. Orang ni minat koko. Orang ni berasa nak cat kuning. Cat lah pergi kali apa. Jangan biru tu dah lah. Tidak sepatut berlaku sebarang penukaran pada ciptaan Allah. Jadi peraturan Allah tak patut orang tukar. Kerana kita ni bukan berkongsi dengan Allah masa nak cipta dunia. Allah cipta langit dengan bumi seorang. Kalau kita tupang atek kongsi, masa Tuhan cipta langit dan bumi itu, kita pakat dengan Tuhan 2 orang, boleh kita nak ubah hukum Quran? Dan sekarang orang ada ubah hukum Quran tu, sewi. Nah, Allah seorang yang cipta langit bumi kan. Bila dia saja yang cipta langit bumi, peraturan dia tak ada orang berhak ubah. Kalau kita nak ubah, kita kena milik etek, baru boleh ubah. Umpamanya seorang ketua jabatan mengubah peraturan jabatannya dengan 2 akta baru. Tak apa, dia ketua jabatan. Faham tak? Umpamanya. Ataupun seorang ayah dalam rumah buat satu lagi undang-undang baru untuk anak-anak dia. Ubah hak lama. Tak apalah, dia tuan rumah. Dan kita siapa? Tuan bumi. Yang benda yang jadi dia daripada 100 rotan jadi 500 riyal. Yang Allah kata hendaklah sebat 40, Nabi kata 40 rotan orang minum arak. Kita cacah 15 riyal. Kita pakat dengan Tuhan projek buat bumi itu. Tak ada kena-mena. Mari tupang hak siap dah. Lepas tu memandai-mandai pula. Tak boleh. Tak. Jadi kita belajar bukan nak dengar perkataan manusia, perkataan Allah dan Rasul. Bila kita tahu hak ni perkataan Allah dan Rasul, maka bila kita berhadapan dengan pengubahan-pengubahan yang berlaku dalam masyarakat sekarang, kita tahulah mereka ini sedang melakukan satu kesalahan. Itu kita nak tahu. Ilmu ni bukan semata kita nak amal saja. Dengan ilmu juga kita boleh tahu kesesatan yang berlaku dalam umat sekarang. Ini ilmu, tak ada ilmu nak kata mana. Benda doktor kata betul. Dengan ilmu kita boleh tinggal Tok Imam. Kalau tak ada ilmu tak tinggal Tok Imam. Apa? Tok Imam naik 5 rakaat mayang Zuhur. Tak ada ilmu ikut juga. Berdegang kali naik 5. Dia orang ngaji dah ikut. Dia duduk dalam tahiyat tunggu. Pasal apa? Membezakan daripada orang-orang yang ikut imam. Pasal dia belajar. Nampak? Itulah agama yang sebenar lagi lurus. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Mana agama Islam ini indah sungguh. Bermacam-macam peraturan, bermacam-macam perkara yang baik ada di dalam agama Islam. Tetapi oleh kerana manusia ini tak reti ke benda, tak tahu, mereka tak mau ikut benda yang baik. Kita tengok majoriti umat Melayu akhir zaman ni, mereka ni tak mau ikut peraturan Islam. Pasal apa? Pasal tak tahu. Tapi peraturan yang tak molek dia ikut. Macam anak-anak muda, dia tak suka baca Quran, dia tak suka dengar orang baca Quran. Sebab dia tak tahu kelebihan mendengar ni. Dia dengar benda lain, dengar lagu, dengar orang nyanyi, tengok orang joget. Daripada tengok orang ngajar baik, tengok orang joget. Pasal apa? Dia tak tahu harga nilai tak tahu. Orang yang tak tahu nilai ni macam orang bodoh lah. Tak.
Macam budak-budak kek yang umur 2 tahun. Kita pergi piti 50 ya yang siap. Diorang ni mak dia tak siap. Mak dia tahu ni lah. Dan anak siap, anak dia bodoh. Tak tahu ke benda. Maka kita orang tua ni macam budak-budak kek tak. Orang ngajar agama tak pergi. Orang jual beli tengah garib. Apa kereta bapa habis salat maghrib pergi. Pasal ayah bodoh juga. Tak? Jadi dengan ilmu ni juga kita tahu bahawasanya kita ni melakukan perkara yang betul ataupun tidak. Penting ilmu. Dengan ilmu juga kita boleh tolong adik-beradik kita. Kita boleh nasihat sahabat handai kita. Kalau tak ada ilmu, nak kata apa? Dia tak ada mu kata gua ni, dah aku dah kerti kot nak kata. Dia main gitu. Nah, kadang-kadang orang tanya satu soalan, dah boleh nak jawab. Nah, soalan sejauh manakah kita dituntut menerima, mematuhi dan menghayati Islam? Jadi dah Islam ni agama yang betul, agama yang lurus. Kita boleh terima Islam ni, nak amal Islam takat mana? Jawab sebagaimana yang dikatakan tadi bahawa manusia amatlah perlu kepada agama. Kita ni berhajat pada agama. Agama ni maknanya cara kita nak betul dalam hidup kita. Dalam kehidupan kita ni start daripada bangun tidur sampai ke tidur balik. Tu kehidupan ni panggil. Faham? Kita bangun tidur agama khabar dah buat gini. Tak lepas dah daripada agama. Agama ni bukan semayang ni. Tetapi kehidupan. Sebab agama tu cara hidup. Kalau cara hidup kita tahu Islam, sesat lah kita. Kita bangun daripada tidur, Nabi ajar kan? Alhamdulillah. Nah, allazi ahyana ba'dama amatana. Segala puji bagimu wahai Allah yang telah menghidupkan semula aku daripada mati tadi. Nah, kan kita tidur tu mati, tak gerak. Allah boleh meneruskan kematian kita, mati terus. Boleh mati. Nah, kita makan dia ada agama. Cara makan, adab makan, masuk tandas. Nah, keluar daripada rumah. Nah, nak naik kenderaan. Nabi ajar berarti itu agama. Kalau berhadapan dengan masyarakat, caranya lagu ni. Kalau buat kerja, benda yang di bawah bidang kuasa kita diberi kuasa satu kuasa, jangan rasuah. Nampak? Kalau berlaku rasuah, sila lapor. Balik daripada itu kita bersokang pula untuk menyihatkan badan. Ada peraturan agama pula nak sokang boleh. Jangan pakai pakaian yang dedah aurat. Jangan capur laki puang tak tahu ke benda. Tak ada benda yang boleh lepas daripada agama. Nah, bahawa manusia amat perlu kepada agama. Jadi dalam persoalan ini hendaklah kita mengetahui bahawa Allah Ta'ala telah memerintahkan supaya kita menerima dan mematuhi Islam seluruhnya. Islam bukan semayang, puasa, zakat saja, tetapi keseluruhan. Ini dapat difahamkan daripada firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam surah Al-Baqarah ayat 208 yang berbunyi, ya ayyuhallazina amanu udkhulu fis silmi kaffah. Maksudnya wahai orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam seluruhnya. Maka berdasar kepada ayat tersebut jelaslah sudah bahawa tuntutan penerimaan Islam ialah merangkumi soal akidah, soal ibadah, soal rumah tangga, soal masyarakat, soal-soal yang mengenai kehidupan kita seluruhnya. Kita kena ikut seluruhnya dalam beragama, bukan mengikut nafsu kita. Nah, kalau ambil separuh-separuh saja tak betul. Umpamanya dalam bab haji, dalam bab zakat, dalam bab puasa, dalam bab semayang, kita ikut Quran. Kita baca hadis. Tapi dalam bab lain kita dah ikut Quran. Quran kata riba tu haram. Wa harramallahu riba. Nampak? Wa ahallallahu al-bai'a wa harramar riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Tu Quran kata dalam bab jual beli. Nah, kita tak pakai ayat tu, kita menjalankan muamalat cara riba. Sesat lah tu. Tapi kalau dalam bab semayang, oh pakai Quran. Oh dalam bab haji ayat Quran lah. Kalau dalam bab taharah, bab mandi junub, oh kena pakai hadis Nabi.
Dah tu wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Dalam bab jual beli Allah menghalalkan jual beli, mengharamkan riba. Diorang dia tak akal. Mu gitu lalu jawab. Ya kena pandai. Semuanya kena ikut peraturan Islam. Kalau pakai separuh-separuh saja ikut, Nasara dipanggil. Agama Nasara ni dalam bab ibadat kita ikut Injil, dalam bab kehidupan masyarakat ni, bermasyarakat, kehidupan bernegara, politik, siasat, ekonomi, kita ikut kita sendiri. Itu dipanggil Nasara. Nasrani, Kristian. Nampak? Jadi kita kalau kita sebenar nak menjadi Islam yang sejati, semua bab kita kena ikut Islam. Nampak? Bukan politik saja Islam, semua bab. Kadang-kadang kita politik tu Islam dah. Muamalat dah ikut Islam sekarang. Nak jual beli karuk dah kena. Nak bab sewa dah bertepatan dengan syariat. Nak kadang-kadang kena dah. Politik tu ikut Islam dah. Nak dalam bab muamalat tu comel sangat ikut Islam. Ibadat bagus sangat. Nak tapi bab aurat anak bini lereh pula. Ini jadi biarlah kafah, mana keseluruhan. Yang ibadat saja tinggal politik tak betul juga. Yang politik saja siapa tak mari dengar, tak mari ngaji pun tak betul juga. Jadi udkhulu, semua mu kena ambil kafah. Sekian sekali. Yang jadi molek kita bukan orang lain. Individu tu molek. Jadi baik individu. Individu ni seorang-seorang, mana 3 beradik, seorang tu satu individu, satu fardi dia panggil. Bila 3 beradik ni molek ikut Islam, maka rumah tangga molek. Bila rumah tangga comel, maka masyarakat baru menjadi baik. Mana sebab itulah Nabi kata, talabul ilmi faridah ala kulli. Nabi tak kata ala ba'di, atas tengah saja. Ala kulli, atas sekalian umat Islam, laki-laki dan perempuan. Kerana bila masing-masing menjalankan tugas mendalami ilmu Islam, maka mereka setidak-tidaknya, kalaupun tidak sekata-perkata beramal, tetapi mereka akan beramal juga dengan Islam. Kerana biasa tak mesti orang ngaji di jamaah belaka sekata-perkata. Tak, tapi lebih baik daripada orang tak mengaji, tak mendengar. Bila kita baik sekurang-kurangnya, anak isteri kita baik sikit, kita lebih baik, anak isteri kita lebih baik lagi. Jadi kita kena terima Islam semua sekali merangkumi soal akidah. Akidah, pegangan, biar betul. Kena ikut Islam juga. Maknanya semua daripada Allah Ta'ala belaka. Kita hanya mampu berusaha. Nampak? Sebab itulah walaupun kita tak sebut insya-Allah tak apa, asal hati kita ingat jika diizinkan Allah berjaya. Apa guna kata mulut insya-Allah tapi hati lala daripada Allah. 3 bulan lepas apabila kering dah air banjir di Johor. Kali kedua kena langgar banjir 15 kaki, kering air. Maka bercakaplah seorang pegawai tinggi dalam jabatan perparitan, dalam surat khabar, kita jamin negeri Johor tidak akan melihat banjir lagi. Ni orang rosak akidah cakap. Betul tak? Baru 3 bulan lepas keluar surat khabar, keluar dalam TV. Dalam ni benda tergelam air banjir. Johor ke Sumatera, habis tergelam pula. Parit Sulong, Parit Bongsu, Parit Raja, Parit JKK, macam-macam. Parit Dalam, Parit Tahor, macam-macam kampung parit. Tak tergelam pula. Wah. Ke cerita lama ni dalam TV tadi. Berita pukul 7 tadi tergelam habis tunjuk. Negeri Johor tergelam pula dah. 3 bulan lepas dia kata kita jamin. Nampak? Tak akan berlaku lagi. Tengok. Macam mana? Ini akidah rosak ni. Apa jadi gitu cakap? Pasal jahit. Pada dalam bab akidah, kalau kita tak pandai, kita pergi cakap rosak akidah. Bila rosak akidah, tidak memberi manfaat. Macam motor rosak, tak beri manfaat. Dah tayar baru kan, tayar baru ring sport. Baru sembuh bos, saya kenal nyala belakang selendar baru pun tahu dah pisting duduk atas meja. Boleh jalan, dah boleh jalan. Faham? Barang dalam tu jeng.
Bila barang dalam rosak, gaji 40,000 pun tak guna. Batal akidah, kena ikut Islam. Kalau tak cakap lagu tu, insya-Allah lah kita akan berusaha. Allah yang menentukan. Nah, kita akan buat benteng dan sebagainya. Baru boleh tahan kira cakap tu, baru orang beriman cakap. Nah, ini dak. Kita akan jamin. Boleh jamin. Mu siapa nak jamin? Nampak? Mu boleh jamin orang lain pula. Soal ibadah kena ikut Quran, hadis dan ulama. Soal rumah tangga itu juga. Dalam bab rumah tangga kena ikut Quran, kena ikut hadis. Tak boleh buat ikut sir itu. Tak ikut pandai tak boleh. Walaupun lama, walaupun maknanya kita ni baik sangatlah duduk serumah. Pasal apa? Dah orang gaji kita. Wajib juga patuh peraturan aurat. Tutup kepala wajib kena tutup kepala. Nah, jangan main ikut sir gitu. Tak boleh. Itu dalam bab rumah tangga. Oh, baik sangat ustaz. 15 tahun dah jadi bibik. Nampak? Tak berasa apa dah kalau tengok rambut dia pun. Haram juga. Tak boleh. Kena patuh peraturan. Nah, itu dalam bab rumah tangga. Soal masyarakat semua kena ikut Islam berlaku. Orang Padang gitu semua kena ikut Islam memang lah. Kamu kafir. Nah, jawapan tu macam orang kafir jawab. Dan kalau kita orang Islam ni makna ikut belaka. Faham baik sikit. Islam ni makna benda ke? Islam ni makna ikut belaka. Quran hadis ikut belaka. Khabar gajah rimah pun ikut belaka. Tu baru Islam. Sami'na wa ata'na, tu orang Islam. Nah, ikut belaka. Bukan kita ikut Islam ni jadi punah rumah tangga, tak jadi molek. Pemerintah ikut Islam, dia selamat masuk syurga. Dia tak ikut Islam, dia masuk neraka. Rakyat ikut Islam, rakyat selamat masuk syurga. Rakyat tak ikut Islam, rakyat tu tak selamat masuk neraka. Dia gitu. Dan soal-soal mengenai kehidupan kita seluruhnya tak boleh lari daripada Islam. Contoh kata dalam bab memerintah negara, pakai selipar tu Nabi ajar. Masuk kaki kanan dulu. Nak masuk tandas, Nabi ajar masuk kaki kiri dulu. Pasal nak masuk tempat yang tidak baik, sunat mendulukan kaki yang kiri. Nak masuk jayang, kaki kiri dulu. Berti depan jayang tu baca Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Nampak? Kena kata itu sunat. Nak masuk tempat-tempat yang maksiat. Darurah masuk tu kerana nak beli barang, tak apalah. Tak, tapi tempat tu orang lupa kepada Allah. Tak, maka masuk kaki kiri dulu. Tak, nak keluar kaki kanan dulu. Ada belaka dalam hukum hakam Islam. Tak ada benda yang terlepas. Tak sama macam agama Hindu, agama Majusi kecil, kerana mereka hanya adalah peraturan beribadah saja. Islam semua bab ada peraturan. Itulah maksud Islam yang syumul. Soal, apakah pandangan Islam kalau dia ambil sebahagian yang sesuai saja daripada Islam dengan menolak sebahagian yang lain? Ini soal ni, macam mana kalau Islam ni ambil sebahagian-sebahagian, sebahagian yang lain tak ikut. Umpamanya ambil dalam bab ibadat saja. Dalam bab munakahat ikut kafir. Dalam bab semayang ikut Nabi. Dalam bab nikah ikut Hindu sanding. Dua ni pula hukum. Tak mau ikut Islam. Ataupun dalam bab munakahat ikut Islam. Cukup dengan imam, cukup dengan saksi. Cukup lah. Cukup dengan maknanya wali nikah apa semua. Tapi tak semayang pula pengantin, guna pula. Dia ada bab berlaku. Sebab yang berlaku soalan ni kerana berlaku masalah ni dalam masyarakat. Nak pula sekarang tengok masyarakat Islam memang mensuku-sukukan pegangan Islam dan amalan Islam. Comel dah semayang 5 waktu, pegangan pula syirik. Apa syirik? Dah percaya ke kayu kokar. Dia kata mati cicing kayu kokar ni kalau kena gitu gini ketik lipat apa semua orang nak racun nak jadi apa. Dah jadi kafir, pergi pakai cicing tak padang dengan mata. Padahal yang menyelamatkan kita Allah Subhanahu Wa Taala. Bacaan-bacaan zikir pelindung yang dibenarkan bawa datang daripada nas, daripada hadis yang sahih, barulah kita amal. Adapun kalau kita pakai kayu kokar ni, kerana kayu kokar ni maknanya comel, ambil berkat dengan kayu yang dibuat batu Nabi Nuh umpamanya, ambil tahan ke, ambil berkat itu. Ni tak boleh jaga kita, boleh jadi pelindung kita. Kat mana kafir? Ni bab akidah kan?
Yang boleh beri pelindung seorang Allah Ta'ala kan. Nah. Bukan marah pakar tapi ramah sesat dia ni. Dia kata saya mari tu langgar di kereta daripada belakang, menambung saya. Tapi luka sikit je. Kalau nak kira kan, memang rabuk habis tau. Pasal kuat saya. Nampak? Ni langgar di kereta ke belakang. Kereta tengah laju. Saya dang pakai cicing ni lah. Ramai dia ni. Tidak kita tak sebut. Jadi sesat, jadi kafir. Batal Islam. Pasal apa? Pasal jahil. Orang ajak mari dengar boh. Nampak? Nampak? Tak mau mari ngaji. Puasa macam ke? Ular sawa dok temu kambing. Berjelek dok got cetong. Puasa tamu-tamu dengar, tak mau belajar, tak mau puasa. Pasal jahil. Puasa daripada pagi sampai petang, dak pakai tudung tu beg rumah. Macam keling puasa. Nah, dah keling dak pakai tudung. Nah. Anak tokeh hak kising Cina pakai tudung tak? Tak. Dak orang Melayu ni hak dak pakai tudung. Anak beranak hak kising. Dia gitu je. Faham? Jadi banyak sangat ikut si. Orang nak bagi khabar tak mau dengar. Jauh daripada ulama. Lepas tu dah keluar amalan. Amalan beramal juga. Tapi ikut si lah. Berasa nak wak ni. Berasa pegang ini betul. Orang kata benda ni molek attack. Tak ada sumber untuk jadi rujukan. Tak ada untuk guru nak buat panduan. Akhirnya memang membawa kepada kemusnahan. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa alimna bima yanfa'una. Rabbana zidna 'ilma, Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi